Untuk waktu ini, saya nak bawa perbincangan kita melihat kepada satu perkara yang cukup penting. Apabila, sebagai contoh, kerajaan mengumumkan kenaikan gaji minima kepada RM1,700 dalam Belanjawan 2025 yang lalu, sudah tentu itu boleh disifatkan sebagai satu intervensi kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan gaji rakyat Malaysia. Tetapi antara salah satu indikator ataupun faktor yang penting juga untuk kita telitikan adalah berkait dengan bagaimana kesatuan sekerja itu juga boleh menjadi push factor dalam nak memastikan bahawa gaji-gaji pekerja itu dapat terus dinaikkan dan kita akhirnya tidak berada dalam satu tahap stagnan ataupun peratusan inflasi itu kenaikan lebih tinggi daripada peratusan kenaikan gaji. Ini antara perkara yang saya nak bawakan dalam perbincangan kita. Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berhad bersama dengan saya secara dalam talian. Pertama sekali, Doktor, bagaimana mungkin Doktor boleh kongsikan berkait dengan isu tenaga kerja dan juga intervensi kerajaan, dan pada masa sama kita perlu lihat juga badan seperti Kesatuan Sekerja ini, union ini berperanan penting dalam nak menjadi push factor kepada peningkatan gaji. Respon, Doktor. Baik, terima kasih Haris. Saya rasa kita nak berbincang tentang soal gaji, pasaran buruh. Sebenarnya kita sedang berbincang tentang suatu ekosistem dalam pasaran buruh tersebut. Ya. Kita sering mendengar tadi Haris dah sebut tentang gaji minimum telah pun dinaikkan daripada 1,500 kepada 1,700 pada tahun hadapan. Dan ini merupakan satu intervensi oleh pihak kerajaan, dan kerajaan merupakan salah satu daripada ekosistem tersebut yang mana pasaran buruh ini dari segi gajinya itu dilihat tidak cekap. Ya. Dan itu menuntut suatu bentuk intervensi oleh pihak kerajaan dengan menetapkan lantai, harga lantai lah, iaitu gaji minimum. Betul. Dan satu lagi ekosistem yang perlu kita beri perhatian juga adalah Kesatuan Sekerja. Dan saya melihat laporan ataupun laporan daripada Kertas Putih berkenaan dengan dasar gaji progresif yang dibentangkan di Parlimen pada 30 November 2023 ada menyebut tentang Kesatuan Sekerja ini yang melalui Akta Kesatuan Sekerja 1999 ataupun Akta 262, yang mana dalam kertas tersebut ada cadangan pindaan bagi memperkemas kerangka perundangan ke arah menyokong penubuhan dan pentadbiran Kesatuan Sekerja lebih matang, progresif dan relevan sedang dilaksanakan. Jadi saya rasa kita sedang bercakap satu ekosistem yang lebih menyeluruh, dan bukan saja tangga gaji itu ditetapkan, malah bagaimana suatu rundingan mungkin patut dilaksanakan dengan adanya Kesatuan Sekerja ini. Dia akan mengangkat suara-suara pekerja di meja rundingan supaya mereka boleh mencapai suatu penyelesaian yang benar-benar antara majikan dan juga para pekerja. Dr. Nizam, bagaimana kalau kita nak perincikan berkait dengan perubahan gaji rakyat Malaysia dan juga terutamanya kalau kita bercakap, kalau kita nak kaitkan dengan GDP per kapita, pada masa sama kita nak melihat berkenaan dengan kenaikan inflasi dan juga usaha untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan sederhana itu juga. GDP per kapita itu juga cukup penting untuk perlu kenaikan yang signifikan. Tetapi kalau saya nampak data di sini menunjukkan bahawa sekitar agak stagnan juga perubahan, tidak berlaku perubahan gaji yang begitu ketara dalam kalangan rakyat Malaysia. Mungkin respon Doktor melihat kepada pentingnya perubahan gaji dan juga untuk menjadi negara maju keluar daripada perangkap negara pendapatan sederhana itu, Doktor. Sebenarnya ekonomi berstatus pendapatan tinggi dan angka ubah ataupun variable yang penting adalah pertumbuhan ekonomi. Yeah. Dan saya melihat kita memerlukan suatu bentuk pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya mencapai sekitar 5% secara konsisten, dan dengan adanya orang kata itu pertumbuhan dalam populasi, saya kira mampu untuk membawa negara kita keluar daripada perangkap middle income trap inilah. Namun itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan kerana terlalu banyak orang kata itu perkara-perkara yang akan orang kata itu merubah momentum pertumbuhan ekonomi negara. Dan kalau kita lihat dari segi sumbangan gaji ke dalam ekonomi negara ataupun kita panggil dia compensation on employees, tahun lalu mencecah 33%. Yeah. Kalau tengok dokumen rancangan Malaysia yang ke-12,
sepatutnya tahun depan kita dah cecah 40% ya, Haris. Betul. Maksudnya jauh lagi itu. Jadi maksudnya memang berlaku orang kata tu suatu bentuk kesenjangan lah dalam pasaran buruh yang menuntut pelbagai solusi yang begitu menyeluruh bagi memastikan ekonomi itu terus bertumbuh dalam keadaan inklusif dan juga mengambil kira faktor teknologi, pendidikan dan sebagainya supaya rakyat kita ini dapat orang kata upgrade dari segi kemahiran dan pengakhirannya dapat menyumbang kepada produktiviti lebih tinggi dan juga gaji yang lebih baik. Ya, Doktor, secara terperinci ataupun secara realitinya, adakah gaji di Malaysia ini lebih dipengaruhi oleh mungkin faktor utamanya keadaan pasaran ataupun semata-mata bergantung kepada intervensi oleh kerajaan ataupun push factor daripada kesatuan pekerja itu juga mungkin dalam sektor tertentu ni ya, boleh sebagai contoh banking ya, NIUP dan sebagainya, itu mungkin boleh membantu melonjakkan kenaikan gaji ataupun pasaran semata-mata ataupun bergantung majikan sepenuhnya nak naik tak naik berapa persen nak naik ni, Doktor? Betul. Pasal tu kalau yalah solusi dia tak bolehlah orang kata tu biarkan 100% kepada pasaran. Yeah. Dan kalau kita biarkan 100% kepada pasaran, maka akan berlaku orang kata tu kebincangan lah. Kerana yalah kalau kita tengok majikan dari segi orang kata tu fitrahnya akan mencari jalan mengurangkan kos, termasuklah kos buruh. Jadi mereka akan mencari-cari seperti menggunakan buruh asing yang tidak berkamaran dan sebagainya. Jadi di situ kita perlu melihat dinamika pasaran buruh tersebut dan kita melihat sedikit atau degree orang kata tu campur tangan dan sedikit degree orang kata tu mekanisme pasaran yang perlu bergerak. Dan di sini selalu saya sebutkan kalau dari segi gaji ni sebenarnya dia macam harga barang jugalah. Yeah. Sekiranya pekerja itu mempunyai kemahiran yang tinggi, sudah pasti dia menjadi mengalami suatu permintaan yang tinggi, maka dia boleh command suatu bentuk premium lah dari segi gajinya itu. Tapi nak mencapai ke arah itu sudah pasti dia menuntut dari segi pendidikannya, dari segi pengalamannya, dari segi dia berinteraksi dengan bakal majikan, itu juga memainkan peranan yang penting. Jadi kita bercakap suatu isu berkenaan buruh itu sendiri juga dari segi bagaimana dia menentukan nilainya sendiri supaya gaji yang terima akan lebih baik lagi pada akan datang. Ya. Bagaimana apabila doktor menyebut berkenaan dengan ekosistem tadi, saya nak bawa sedikit apabila kita melihat proses rundingan sebagai contoh ya di antara Kesuma, Kementerian Sumber Manusia, kita lihat juga persatuan-persatuan kesatuan pekerja seperti MTUC dan sebagainya, ini pelibatan secara langsung oleh di peringkat sama ada mereka yang informal sektor terutamanya ada kebimbangan melibatkan kenaikan 1,700 gaji minima dan juga melihat kepada salah satunya adalah penglibatan dan juga pengukuhan ekosistem. Saya nak berbalik apa yang dinyatakan oleh doktor tadi. Bagaimana secara akhirnya pengukuhan ekosistem itu cukup penting dalam nak memastikan bahawa win-win situation lah. Kita faham majikan juga mungkin akan rasa tekanannya untuk menaikkan gaji, pada masa sama pekerja juga tidak mahu terus seolah-olah dipijak. Jadi bagaimana standard dan juga keseimbangan itu boleh diwujudkan, win-win situation antara majikan, kerajaan juga mahu usaha yang sama, gaji itu juga dinaikkan, tidak memberi tekanan yang besar kepada majikan, pekerja juga dapat keseimbangan dan juga keseronokan kenaikan gaji itu. Dr. Nizam. Ya, di sini saya rasa peranan kerajaan lah sebagai orang tengah. Kerana seperti saya sebutkan tadi, kalau majikan dia punya fitrahnya mencari kos yang lebih murah dan sebagainya. Di pihak ketentu pekerja pula, mereka mahukan suatu bentuk gaji yang tinggi, manfaat yang banyak dan sebagainya. Itu merupakan kos pula kepada majikan. Jadi perlu ada satu titik tengah, yang mana titik tengah ini akan diselenggara oleh kerajaan. Kerana apa yang penting sesebuah firma tersebut adalah memastikan wujudnya suatu produktiviti yang akhirnya akan meningkatkan pengeluaran, dan sudah pasti produktiviti yang tinggi ini perlu dibayar harganya sesuai setimpal dengan produktiviti yang dihasilkan oleh pekerja tersebut. Di sini peranan kerajaan untuk kata tu menjadi mekanisme check and balance lah, supaya majikan tidak mengambil kesempatan kalau dah produktiviti tinggi kita nak bayar rendah juga, tapi pada masa sama kita tak mahu juga pekerja mengambil singgah sambil lewa, tidak mahu menaikkan produktiviti dan sebagainya. Jadi perlu ada mekanisme orang tengah, yang mana kerajaan lah yang paling penting melalui akta yang sedia ada. Jadi saya rasa ekosistem tu yang saya maksudkan, supaya kedua-dua pihak ni kata tu
tidak orang kata tu tergelincir daripada matlamat asal, iaitu bersama-sama untuk memajukan organisasi yang mereka bekerja itu.